Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan an ala kulli mukallafin annal umura khairaha wa syarraha biqada'in wa qadarin. Dan sebahagian daripada barang-barang yang wajib oleh mengiktikadkannya barang pula di atas seluruh mukallaf, itu sesungguhnya segala perkara-perkara yaitu yang baik daripada perkara tersebut dan yang buruk daripada perkara tersebut itu sabit dengan ketentuan dan kadar Allah Ta'ala. Jadi sebahagian daripada yang wajib kita i'tiqadkan lagi ialah bahawa segala perkara-perkara yang terjadi di dalam alam ini, baikkah hal tersebut baik ataupun hal yang buruk, maksiatkah, taatkah, sakitkah, sehatkah, senang ataupun susah, itu semua datangnya daripada Allah Ta'ala. Semuanya ialah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi coba dilihat di dalam hasyiah pada qauluhu annal umura ilakh, akan tetapi la yajuzul ihtiyaju bidzalika qabla al-uqu'i fi dzambi. Akan tetapi tiada bolehlah berhujjah ataupun berpedoman dengan demikian sebelum terjadi dalam dosa, supaya bahawa adalah demikian itu sebuah jalan untuk mengerjakan dosa. Walaupun kita i'tiqadkan bahawa seluruh yang baik, yang buruk, taat, maksiat dari Allah Ta'ala, jika berhubungan dengan masalah dosa, kita janganlah di saat kita sebelum mengerjakan dosa, bukan berarti kita boleh kerjakan dosa di saat dosa belum terjadi pada diri kita. Janganlah kita berhujjah, janganlah kita berpedoman, oh ketentuan Allah Ta'ala, maksiat dari Allah Ta'ala, berarti andai kata aku kerjakan maksiat memang ketentuan Allah, itu berbahaya. Jangan sampai seperti itu. Juga wa kadza ba'dahu, dan seperti demikian juga sesudah terjadinya dosa. Jika mengkasat ia seseorang akan melarikan diri daripada yang dipuwajib akan ia dosa, yang dipuwajib akan ia nyama oleh demikian dosa daripada had ataupun ta'zir. Andai kata seseorang mencuri ataupun berzina, maka ketika ingin dieksekusi, dipotong tangannya ataupun ditangkap, ditakzirkah, dia berhujjah, saya mencuri, saya berzina kan karena ketentuan Allah. Itu tidak boleh. Itu nama kita mengolok-olokkan agama. Memang kita i'tiqadkan betul datang dari Allah Ta'ala semua, tapi bukan berarti itu sebuah jalan bagi kita untuk mudah, untuk lancar kerjakan kesalahan. Itu dinamakan dengan mustahzi'in. Itu golongan sesat seperti itu. Jadi kita tetap i'tiqadkan bahawa semua datang dari Allah Ta'ala, baik dan buruk, dan kita juga menjaga diri untuk tidak mengerjakan hal yang buruk. Terjadi juga maksiat pada diri kita, maka kita segeralah bertaubat. Walaupun kita i'tiqadkan memang datang dari Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala juga mewajibkan kita untuk bertaubat daripada dosa-dosa. Wa illa, dan jika tidak, jika bukan dia mengkasat firar, melarikan diri daripada had ataupun ta'zir dengan bahawa dikasatkan akan menenggah takbir dengannya dosa. Jadi dia mengatakan saya tidak mengerjakan dosa. Dosa tersebut kan daripada qada Allah, tapi tujuan dia ucapkan sekedar untuk dia jangan dikatakan orang kerjakan dosa, tapi dia tetap menerima dengan ta'zir dan had. Di efeknya dia tidak melarikan diri daripada had dan ta'zir. Jaza nisya bolehlah dia ucapkan demikian, tapi walaupun boleh tetap tidak dikira orang yang beradab dengan Allah Ta'ala. Qauluhu, sambungan hasyiah, qauluhu khairaha wa syarraha, kan alim tal murad bi kullin minhuma, sungguh telah engkau maklumi dengan maksud
syarraha wa khairaha tadi. Maksudnya ialah memang seluruh keburukan dan kebaikan ialah dari Allah Ta'ala. Maksudnya baikkah yang senang ataupun susah, sakit, sehat, maksiat dan taat. Maka jika ditanyakan orang, minal ma'lum, sebahagian daripada yang dimaklumkan bahawa demikian kata-kata syarraha itu mencakup ia bagi segala maksiat-maksiat. Jikalau adalah dianya maksiat dengan ketentuan Allah Ta'ala, niscaya wajiblah oleh ridha. Yang ada kata orang yang bertanya seperti demikian. Dia ada kata ada orang yang bertanya bahawa kata-kata syarraha, keburukan, itu termasuk dalam kata-kata tersebut ialah segala maksiat. Arti maksiat kan ialah qada Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala, i'tikad kita. Maka kita wajib ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Maka kata-kata wajib ridha dengan ketentuan Allah pada maksiat itu wal lazim ghairu sahih. Dan bermula silazim itu tidak sahih. Maksud silazim itulah kita wajib ridha dengan qada Allah tentang maksiat, itu salah. Kenapa salah? Li'anna ridha bil ma'siyah ma'siyah. Karena sesungguh kita ridha dengan maksiat, walaupun itu ketentuan Allah, itu dikira maksiat juga. Kita tidak boleh ridha dengan maksiat. Kita harus benci dan menjauhkan diri dari maksiat, walaupun maksiat memang datangnya dari Allah. Kufur juga demikian. Fa kaifa yakunu wajiban? Maka bagaimanakah adalah dianya wajib? Dianya ridha itu wajib. Maka andai kata ada orang yang memprotes seperti demikian, maka cara jawabnya ialah al-aula. Bermula yang paling utama dalam menjawab itu bahawa dikatakan, inna, sesungguh bagi seluruh maksiat yang terjadi itu dia punya dua jihad, dua sisi, iaitu jihad keadaan daripada maksiat tersebut ialah perkara yang dilarangkan daripadanya maksiat. Itu satu sisi. Maksiat merupakan ialah hal yang dilarang. Arti maksiat punya dua sisi. Satu sisi ialah perkara yang dilarang untuk dikerjakan, dan satu sisi lagi ialah keadaannya si maksiat itu ketentuan dan kadar Allah Ta'ala. Sisi yang kedua, maksiat ialah sesuatu yang ketentuan daripada Allah Ta'ala datangnya. Hanya saja dianya ridha itu ridha dengan maksiat daripada jihad yang kedua. Kita hanya bisa mengatakan saya ridha dengan maksiat. Maksudnya ridha bahawa maksiat itu ialah ketentuan Allah Ta'ala. Bukan berarti kita ridha dalam artian kita ya kerjakan saja, dan enggak apa-apa terjadi maksiat, kan toh ketentuan Allah Ta'ala. Itu salah. Amma ridha, adapun bermula ridha dengan maksiat daripada sisi yang pertama, itulah kita ridha bahawa maksiat itu ialah perbuatan yang dilarangkan sehingga kita kerjakan terus, dan kita tidak susah, tidak mengapa melihat maksiat yang tersebar, tidak muncul rasa benci dalam hati. Andai kata itu yang kita ridhakan, fahuwa maksiyatun, maka ridha tersebut itu maksiat. Memang maksiat tersebut ialah kadarnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saat mengkadarkan sesuatu, ada hal yang memang Allah kadarkan dan Allah tidak ridha dengan perkara tersebut, itulah maksiat dan kufur. Memang kadar Allah Ta'ala, tapi Allah tidak ridha dengan kufur. Allah tidak ridha dengan maksiat. Buktinya Allah mengazab orang-orang yang kafir di neraka nanti. Allah mengazab orang-orang yang maksiat. Allah memerintahkan untuk Islam. Allah memerintahkan untuk tinggalkan maksiat. Itu bukti Allah tidak ridha dengan maksiat. Maka kita juga tidak ridha dengan maksiat, dengan artian kita jangan kerjakan. Jangan senang dengan adanya maksiat. Adapun ridha kita dengan maksiat dalam artian kita ridha bahwa itu memang ketentuan Allah Ta'ala, itu tidak masalah. Jadi jangan salah letakkan ridha pada maksiat, kerana maksiat punya dua sisi.
Wakhtulifa fi ma'na al-qada'i wal qadari. Dan diikhtilafkan pada makna qada dan qadar. Ulama berbeza pendapat antara apa itu qada dan apa itu qadar. Di rupanya terjadi beberapa khilaf pendapat ulama. Yang paling masyhur ialah dua pendapat. Yang pertama, faqila al-qada'u iradatullahi ta'ala wa ta'alluquha al-azaliyu wal qadaru ijadullahi ta'ala al-asya'a ala wifqil iradati. Bermula qada itu ialah iradah Allah Ta'ala. Iradah Allah Ta'ala itulah qada menurut versi yang pertama. Dan ta'alluqnya iradah yang azali, itu dikatakan dengan qada. Sedangkan qadar wal qadaru dan bermula qadar itu mengadakan oleh Allah Ta'ala akan segala perkara di alam ini berdasarkan di atas semua fakat dengan iradah yang azali. Itu qadar. Jadi qada ialah perkara yang qadim, qadar ialah perkara yang hadis. Maka contohnya, fa iradatullahi ta'ala al-muta'alliqatu azlan bi annaka tasiru aliman aw sultanan qada'un. Maka bermula iradah Allah Ta'ala, iradah yang ta'alluq pada azali. Jadi sebelum ada segala sesuatu, hanya Allah Ta'ala telah menghendaki pada azali. Allah berkehendak bi annaka, dengan sesungguh engkau itu jadilah engkau itu orang yang alim, ataupun jadilah engkau itu seorang raja. Itu kehendak Allah pada azali. Contohnya, engkau jadi alim, engkau jadi raja. Kehendak tersebut qada'un, itu dinamakan dengan qada'. Arti qada' ialah kehendak Allah pada azali tentang apa yang ada di dalam alam ini. Salah satunya dijadikan kita alim ataupun kita seorang raja. Itu kehendak Allah Ta'ala di azali. Berarti dia ialah perkara yang qadim. Qada ialah perkara qadim karena ta'alluqnya pada azali. Dan wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika awi sultani awi sultanati ala wifqil iradah qadarun. Dan bermula mengadakan ilmu pada engkau sesudah wujudmu, ataupun mengadakan kerajaan, pangkat seorang raja di atas sesuai kehendak muafakat iradah, itu dikira qadar. Arti adanya ilmu pada diri kita di saat kita sudah ada di dalam alam ini, ataupun di saat kita di dalam alam ini kita menjadi seorang raja, sesuai dengan yang telah dikehendaki pada azali tadi, itu dinamakan dengan qadar. Berarti qadar ialah perkara yang hadis, di ta'alluq qudrah tanjizi hadis. Sedangkan qada ialah ta'alluq iradah suluhi qadim, suluhi qadim dan tanjizi qadim. Itu pendapat yang pertama, perbedaan antara qada dan qadar. Waqila, pendapat yang kedua tentang perbedaan antara qada dan qadar, al-qada'u ilmullahil azali wa ta'alluquhu bil ma'lum. Dan bermula qada itulah ilmu Allah Ta'ala yang azali. Itu sifat ilmu, sifat ilmu Allah, dan ta'alluqnya ilmu dengan segala yang maklum. Itu beda. Pendapat yang pertama mengatakan qada itu sifat qudrah, sifat qudrah yang ta'alluq tanjizi qadim ataupun suluhi qadim. Sedangkan yang pendapat kedua, qada itu ialah sifat ilmu Allah Ta'ala. Allah mengetahui segala hal yang ada pada alam ini sebelum adanya alam, itu dikatakan dengan qada. Sedangkan qadar wal qadaru, dan bermula qadar ijadullahi al-asya'a ala wifqil ilmi. Dan bermula qadar itu mengadakan oleh Allah akan segala perkara yang ada pada alam ini
sesuai di atas muafakat dengan ilmu. Tiadanya segala alam, segala apa yang ada dalam alam ini yang terjadi, semua itu dinamakan dengan qadar yang sesuai dengan muafakat dengan ilmu yang pada qada tadi. Contohnya fa'ilmullahil muta'alliqi fa'ilmullahil muta'alliqu azlan bi anna syakhsa yasiru aliman ba'da wujudih qada'un. Maka bermula ilmu Allah Ta'ala yang ta'alluq pada azali dengan sesungguh seseorang itu jadi seseorang itu yang alim sesudah wujudnya pada alam, sesudah wujudnya si syakhs pada alam, itu dikira qada. Allah Ta'ala mengetahui pada azali, di saat sebelum ada segala sesuatu pada azali, Allah mengetahui apa yang ada pada alam ini, termasuk salah satunya Allah mengetahui bahawa si fulan alim di ketika ia dalam alam nanti. Itu dinamakan dengan qada. Wa ijadu ilmi fihi ba'da wujudihi qadarun, dan bermula mengadakan ilmu pada si syakhs sesudah wujudnya syakhs, itu dikira qadar. Sedangkan qadar ialah mengadakan, meletakkan ilmu pada diri si syakhs sesudah dia ada pada alam ini, iaitu dinamakan dengan qadar. Maka juga sama, pendapat yang kedua mengatakan bahawa qada itu ialah perkara yang qadim. Pendapat yang kedua juga mengatakan qadar itu ialah perkara yang hadis, cuman beribadah pada sifatnya saja. Qada pada pendapat yang pertama ialah sifat qudrah, dan qada pada pendapat yang kedua sifat ilmu. Qadar pada sifat yang kedua ialah sifat qudrah, dan qadar pada sifat yang kedua, pendapat yang kedua ialah sifat qudrah juga. Wa ala kullin minal qaulaini, dan berdasarkan di atas tiap-tiap daripada dua pendapat di atas, fal qada'u qadimun, maka bermula qada itu perkara yang qadim. Karena sesungguhnya qada di annahu sifatun min sifatihi ta'ala, karena sesungguhnya qada itu ialah sebuah sifat daripada segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala, ibarat daripada sifat Allah Ta'ala. Immal iradatu awil ilmu, manakala sifat tersebut ialah iradah berdasarkan pendapat yang pertama, ataupun sifat ilmu pada pendapat yang kedua. Wal qadaru hadisun li annahu al ijadu min ta'alluqatil qudrati wa ta'alluqatul qudrati hadisatun. Dan bermula qadar, baikkah qadar pada pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua, itu dikira perkara hadis. Karena sesungguhnya qadar itu ijad, mengadakan, menciptakan. Wal ijadu, dan bermula ijad itu sebahagian daripada ta'alluq sifat qudrah Allah, tempat ta'alluqnya sifat qudrah Allah Ta'ala. Dan bermula segala ta'alluq qudrah itu ialah perkara yang hadis. Jadi segala yang terjadi dalam alam ini semuanya ialah ta'alluq qudrah tanjizi hadis, bukan sifat qudrah, ta'alluq qudrahnya. Sifat qudrah sifat yang qadim, ta'alluq qudrah tersebut yang hadis. Jadi segala yang ada pada alam ini, yang terjadi pada alam ini merupakan ta'alluq sifat qudrah, bukan sifat qudrahnya. Sifat qudrahnya qadim, ta'alluqnya ialah perkara yang hadis, yang baharu.